A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Saba ayat 14 kan? Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 12 kan? Ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa li Sulaiman ar-riha ghuduwwaha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nuzighu min azabis sa'ir. Maksudnya, dan bagi Sulaiman kami gerakkan angin yang perjalanannya satu pagi baginya, tapi bagi orang lain sebulan, dan juga satu petang yang perjalanannya bagi orang lain sebulan. Dan kami alirkan, kami cairkan untuknya tembaga, dan juga kami gerakkan jin. Di antara jin itu ada yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman dengan izin Tuhannya, dan sesiapa di kalangan jin yang mengingkari arahan Nabi Sulaiman, kami akan azabnya dengan azab yang membakar. Pengajarannya pengajaran pertama, Allah Azza wa Jalla berkuasa menggerakkan sebahagian ciptaannya untuk sebahagian hamba-hambanya. Seperti menundukkan angin, untuk Nabi Sulaiman, menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman sebagai tanda kenabian Nabi Sulaiman dan keagungan Allah. Yang kedua,
kelajuan angin, kelajuan angin yang boleh bergerak dengan pantas untuk perjalanan yang jauh. Yang ketiga, ada sebahagian jin yang bekerja untuk manusia dengan izin Allah. Sama ada bekerja kepada perbuatan yang mensyirikkan Allah, atau melakukan pekerjaan yang diredai oleh Allah. Yang kelima, yang keempat, kadang-kadang Allah menunjukkan rupa jin kepada sebahagian manusia yang dia kehendaki. Sebagaimana ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Yang kelima, jin juga mukallaf. Iaitu wajib melaksanakan perintah Allah, seperti manusia. Dan apabila mengingkarinya, akan diazab oleh Allah. Okey, habis dah. Ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadi asyakur. Maksudnya, mereka iaitu jin bekerja untuknya, untuk Nabi Sulaiman, apa yang Nabi Sulaiman kehendaki daripada bangunan-bangunan tinggi atau masjid dan patung-patung dan pinggan-pinggan yang besar seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap yang tidak bergerak. Oleh itu hendaklah kamu bersyukur. Keluarga Nabi Daud beramallah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Okey, pengajarannya. Pertama,
Antara kelebihan Nabi Sulaiman, ialah Allah menundukkan jin untuk bekerja melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Khususnya membina bangunan-bangunan tinggi. Yang kedua, Nabi Sulaiman adalah seorang yang pemurah. Dan suka memberi makan kepada tentera-tenteranya dan rakyatnya. Yang ketiga, wajib bersyukur kepada Allah dengan memperbanyakkan amal soleh di atas setiap nikmat yang diberi oleh Allah. Yang kelima, yang keempat, sedikit sekali hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Sedikit sekali hamba Allah yang benar-benar bersyukur dengan mentaatinya. Okey, sikit lah. Antara cara yang keberapa tu? Yang kelima. Antara cara untuk bersyukur kepada Allah pertama, bertakwa kepada Allah dan sentiasa mentaati perintahnya. Yang kedua, redha dan puas dengan apa yang Allah beri kepadanya. Okey. Jadi redha dan puas dengan nikmat juga adalah syukur. Makna lawannya apa? Kalau tak puas dengan apa yang Allah bagi, itu adalah kufur. Tak puas tu pun dah kufur. Ada satu kisah saya nak sebut sebagai pengajaran.
Ada seorang lelaki jumpa seorang ulama, dia mengadu kefakirannya, kemiskinannya. Maka ulama ni bertanya kepadanya, kamu suka tak kalau kamu dijadikan Allah buta, tapi Allah bagi kepada kamu 10,000 dinar? Suka tak? Dia kata tak. Faham? Kita kalau ditukar, orang bagi 10,000 tapi syarat kita buta, kita nak tak? Tak nak. Okey. Yang kedua, ulama ni bertanya pada lelaki ni, kamu suka tak kalau Allah jadikan kamu bisu tapi Allah bagi 10,000 dinar? Oh, tak nak, tak nak. Yang ketiga, kamu suka tak kalau Allah jadikan kamu gila tapi Allah bagi 10,000 dinar? Tak nak. Yang keempat, Allah suka tak kamu Allah jadikan kamu kudung 2 tangan tapi kamu ada 10,000 dinar? Tak nak. Berapa dah? 50. Sepatut kamu dah bersyukur dengan 50,000 dinar tu. Boleh faham? Kamu bukan tak ada, bukan fakir. Makna mata kamu, mulut kamu, tangan kamu lebih mahal daripada duit. Itu dia panggil apa? Puas, redha dengan apa yang Allah bagi. Itu pun syukur. Yang ketiga, dengan solat duha. Dengan solat duha, salah satu tanda kita nak bersyukur ialah solat duha. Macam mana tu? Dia setiap badan manusia ada berapa anggota, berapa sendi? 360. Belajar kat mana ni? Sains kat sekolah. Di sekolah ada belajar tak? Subjek sains. Tahu daripada mana? Hadis. Hadis disampaikan oleh siapa? Nabi. Nabi belajar sains tak? Nabi buta huruf, tak belajar sains. Tapi Nabi tahu berapa sendi dalam setiap badan manusia. Kita belajar sains sekolah rendah, sekolah menengah tak tahu. Baik, tak payah belajar sains. Kan? Jadi setiap sendi ni satu nikmat, betul tak ni? Kita boleh lipat jari, lipat tangan, lipat lutut kan? Ya Allah. Orang sakit lutut dia sanggup operate masukkan besi, kan? Maknanya cuba bayangkan tangan kita straight je kan? Jari pun tak boleh nak lipat, kaki pun tak boleh lipat, betul tak? Maka sendi itu adalah nikmat. Berapa? 360. Dan setiap nikmat kita kena bersyukur. Mampu tak kita nak bersyukur setiap hari dengan 360 nikmat sendi itu? Mampu tak? Nabi kata, kamu tak mampu tapi kamu boleh bersyukur dengan 360 sendi dan nikmat yang besar itu. Dengan cara salat duha 2 rakaat. Ya Allah, tengok rahmatnya Allah. Allah bagi sendi, kita boleh buat macam-macam. Dan Allah nak kita bersyukur, tak payah banyak gunung, hanya salat. Kan? Ada orang musafir satu dunia salat tu tak sempat. Betul tak? Sedangkan kalau kita bersyukur, Allah buat apa? Allah tambah nikmat. Tapi kalau kita guna sendi untuk berjalan tapi tak solat duha, nikmat tak ada. Kadang-kadang lagi sakit. Betul? Lagi sakit lutut, lagi sakit hati. Betul tak? Okey. Yang keempat, dengan sujud syukur. Sujud syukur. Dapat nikmat, sujud syukur. Sebab itulah syukur ni beza syukur dengan hamdu. Hamdu puji. Hamdu puji kan? Alhamdulillah. Syukur terima kasih. Apa beza? Apa beza? Syukur dengan hamdu. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah macam terpaksa lah. Macam terpaksa. Syukur adalah salah satu proaktif. Alhamdulillah. Boleh bagi tak contoh? Alhamdulillah contoh. Alhamdulillah kita puji Allah. Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukur.
Dia beza dia, hamdu ni dengan mulut. Subhanallah, alhamdulillah. Dan bukan mesti kita dapat nikmat. Sebab dia hamdu ni lebih kepada kita puji. Kadang-kadang kita puji orang tu, dia tak bagi apa-apa pun. Betul? Tapi syukur dengan perbuatan. Satu. Yang kedua, bila orang buat baik pada kita, oh kita terima kasih. Betul tak? Ada tak orang tak buat apa-apa, kita kata terima kasih? Tak ada kan? Orang gila lah. Orang gila pun tak ucap terima kasih. Dia ambil je. Hamdu tu dalam semua keadaan, Ustaz. Jadi hamdu ni lebih kepada lisan dan walaupun tanpa nikmat. Kita nak puji kan. Tapi syukur dengan perbuatan. Sebab tu ada nama sujud syukur. Tak ada nama sujud hamdu. Ada? Ada. Menunjukkan apa? Syukur ialah mesti dalam bentuk perbuatan. Okey. Jadi pribadi sujud syukur dengan nikmat yang paling biasa. Dia biasa. Tak payah special. Sebenarnya nikmat Allah tak ada biasa-biasa pun. Nikmat Allah semua luar biasa. Cuma kita dah terbiasa sangat, kita rasa macam biasa. Ya. Apa nikmat Allah yang biasa? Makan. Bangun pagi kan, kita rasa biasa. Cuba satu hari tak boleh bangun, biasa tak? Luar biasa kan? Bercakap macam biasa. Cuba satu hari tak boleh cakap. Jadi semua nikmat Allah luar biasa. Cuma sebab kita dah terbiasa, kita tak rasa luar biasa. Okey, yang kelima, solat malam. Sebagaimana Nabi nak lahirkan kesyukuran Nabi kepada nikmat Allah yang begitu banyak dengan solat malam. Siapa yang tak solat malam ni, dia memang tak bersyukur lah. Paling-paling kurang 2 rakaat. 2 je. Tidur 8 jam, solat 2 rakaat. Banyaklah sikit kan. Lama-lama umur 60. Ada 5 tahun lagi, bonus kan. Solat banyak sikit. Nabi solat sampai bengkak kaki kan, malulah. Kita belum sempat bengkak dah bagi salam. Okey. Apa lagi? Yang keberapa? Yang kelima, berdoa. Cara bersyukur. Yang keenam, berdoa. Ramai orang tak perasan. Dia tak susah nak bersyukur. Sebab apa? Dia tak minta pun pada Allah. Dia tak minta pada Allah, ya Allah, jadilah aku orang yang bersyukur. Apa dia doa tu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa zikir kepada Engkau. Sebab aku nasyid lupa je. Tolonglah bantu. Yang kedua, ala syukrika. Sebab nikmat Engkau setiap hari, setiap saat. Semakin hari semakin banyak nikmat. Tapi aku banyak kufur. Kan? Bantulah aku ala syukrika. Dan yang ketiga, husni ibadatik. Aku semakin sihat, rumah semakin besar, kereta semakin mewah, duit dalam akaun semakin banyak, tapi ibadat maintain. Betul? Ibadat macam tu je. Tak ada. Jadi minta ala husni ibadatik. Supaya ibadat aku semakin baik, makin meningkat, semakin khusyuk. Okey, yang keberapa? 7. Yang ketujuh, sentiasa berfikir tentang nikmat Allah ke atas engkau. Sentiasa berfikir kan. Kita jarang berfikir ataupun tak berfikir pun tentang nikmat. Yang kita fikir apa dah? Bagaimana nak dapat nikmat lagi? Betul tak? Pagi, petang, siang, malam, fikir dah usah nak dapat nikmat. Yang dah ada tu, tak ingat. Kan? Bila kita akan nikmat yang ada pada kita? Bila Allah tarik satu kan? Macam mana cara kita nak berfikir? Pergi hospital. Tengoklah. Orang patah kaki, orang buta, orang pekak, orang kena cucuk sana, cucuk sini kan? Orang sakit. Baru kita rasa, ya Allah, banyaknya nikmat yang aku tak bersyukur. Tapi muka tak malu, minta tambah lagi. Okey.
Banyak berfikir. Yang ke-8. Sentiasa melihat orang di bawah kita. Sentiasa melihat orang di bawah kita. Yang kita susah nak bersyukur sebab kita tengok orang atas. Bila tengok orang atas, apa jadi? Tamaklah nak jadi macam dia. Kita lupa yang kita dapat ni jauh lebih banyak daripada orang bawah kita. Betul. Selalu macam mana tu nak tengok orang bawah? Kena tengok orang miskin. Kalau tak, kita tengok orang kaya duduk taman tun, susah nak jumpa orang miskin. Betul tak? Kena pergi taman yang tak ada tun. Apa-apa. Ataupun yang tak ada taman. Kat kampung tak ada taman kan? Rumah-rumah orang miskin yang tak ada elektrik, tak ada air, tak ada bilik kan, tak ada pekerjaan, makan pun kadang-kadang ubi kayu. Baru kita akan bersyukur. Okey? Cukup Kita pergi pada ayat seterusnya. Kisah Nabi Sulaiman lagi Sambungan kisah Nabi Sulaiman. Kalau ayat lepas Allah bagi tahu, Allah anugerah kepada Nabi Daud 3 benda yang besar. Kepada bapa dia 3 benda yang besar. Siapa ingat? Nabi Daud. Nabi Daud. Lembutkan besi. Suara sedap, dan Allah jadikan gunung dan burung berzikir disebabkan suara Nabi Daud yang merdu. Yang ketiga? Ketiga apa dia? Tiga. Dan Allah bagi pada Nabi Sulaiman pun 3 juga. Pertama, kalau Nabi Daud besi, kalau Nabi Sulaiman tembaga. Kenapa Allah tak bagi pada Nabi Sulaiman tembaga besi juga? Ada ahli tafsir mengatakan masa Nabi Daud bapa dia kerajaan dia tak kuat. Bila tak kuat, dia perlukan besi untuk berperang, untuk pertahankan kerajaan. Tapi bila anak dia ambil alih, kerajaan dah stabil, dia tak perlukan besi. Dia perlu apa? Tembaga untuk buat apa? Perhiasan untuk memakmurkan negara yang telah aman. Apa lagi yang kedua? Allah gerakkan angin untuk Nabi Sulaiman. Yang ketiga, Allah gerakkan, tundukkan jin untuk bekerja dengan Nabi Sulaiman, dan jin tu boleh buat apa-apa saja, bangunan tinggi dan sebagainya. Okey? Hebat tak? Hebat. Tapi ayat hari ini Allah nak bagi tahu, hebat macam mana pun mati. Falamma, maka tatkala qadayna apa dah? Ada satu ayat Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Ada saya bagi tadi. Surah apa dah? Wa qada, apa makna wa qada? Hakama. Al-Isra. Ayat 17. 23. Jadi qadaina berasal daripada perkataan qada. Contoh ayat ni, wa qada rabbuka. Tuhan engkau telah hakama. Qada makna hakama, iaitu menghukum atau memutuskan. Apa yang Allah memutuskan, iaitu alla ta'budu illallah, agar kamu jangan sembah melainkan Allah. Surah apa ni? Isra. Ayat 23. Jadi qada apa makna dia? Hakamah, memutuskan, menghukum.
Di sini Allah kata apa? Maka tatkala kami telah menetapkan, telah mengqadakan alaihi, ke atasnya, al-maut, kematian. Kenapa Allah guna perkataan qada? Bila sebut pasal maut, Allah guna perkataan qada. Dalam ayat inilah Allah tak kata qad tawaffaina, kami telah mewafatkan. Sebab Allah nak bagi pengajaran pada kita dengan perkataan qada, iaitu setiap orang Allah telah tetapkan kematiannya. Jangan sesiapa nak elak. Qada makna dah tetapkan. Saya ada ceritakan kenalan saya 3 hari lepas. Dia umur dia 54. Kenalan dan jiran saya. Dia main bola, dia cikgu sekolah. Petang dia main bola. Pukul 6.30 begitu, dah habis. Dia pergi kat wakaf. Berehat sekejap, kemudian dia rasa sesak. Aku nak matilah. Lepas dia cakap, terus mati. Terus mati. Umur 54. Sebab apa? Sebab Allah dah qada waktu mati dia di situ. Sihat ke sakit? Sihat. Yang dok sakit hospital tak pernah main bola, tak mati lagi. Yang apa ni, yang India kan? Yang datang daripada India, Allah tetapkan dia mati di dalam lubang. Dan Allah takdirkan juga mayat dia tak jumpa sampai sekarang. Betul? Jadi mati tak boleh nak elakkan. Cuba buka surah ni. Ni ayat tadi kan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Okey. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Allah bercakap dengan orang beriman. Kalau kita orang beriman, bagi perhatian. Ittaqullah. Takwa kepada Allah. Kenapa orang beriman ni bukankah telah bertakwa? Orang beriman bertakwa tak? Kalau dia bertakwa, kenapa Allah perintah lagi supaya bertakwa? Supaya terus istiqamah bertakwa, beriman. Ada orang hari ini beriman, besok kufur, kan? Takwa kepada Allah, dan takwa pula haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Jangan main-main. Jangan takwa depan orang. Jangan takwa bulan Ramadan. Jangan bertakwa bila tengok mayat je. Lepas seminggu, balik asal. Dan wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati. Allah kata jangan mati. Jangan mati. Illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kamu muslim. Mati satu kepastian, tapi di sini Allah larang. Sebenarnya Allah larang mati ke Allah larang apa? Allah bukan larang mati, mati mesti. Bahkan syarat nak masuk syurga mesti mati. Kan ada Nabi sebut, siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas solat dengan penuh yakin, dan kelebihannya tidak ada yang boleh menghalangnya daripada masuk syurga kecuali dia tak mati. Faham? Kecuali dia tak mati, tak boleh masuk syurga lah. Sebab syarat nak masuk syurga kena mati. Jadi di sini Allah bukan larang jangan mati, tapi Allah larang apa? Jangan mati dalam keadaan kamu bukan muslim. Pastikan kamu mati dalam keadaan antum muslimun. Kita boleh tak kita usaha supaya kita mati dalam Islam? Boleh. Boleh tak kita usaha supaya kita mati bukan aksiden? Tak boleh.
Boleh tak kita usaha supaya kita mati tidak jatuh kapal terbang? Tak boleh. Tapi kita boleh usaha kita mati dalam beriman. Walaupun ketika aksiden. Betul? Sebab dia tak balance tadi dia start iman orang habis Muslim. Kenapa tak habis start amanu habis pun Sini. Dalam keadaan wa antum mu'minun. Okey. Kita balik pada makna Muslim. Apa makna Muslim? Serah diri. Masa kamu mati, kamu serah diri sepenuhnya kepada takdir Allah. Okey? Jadi juga dia bermakna mukmin sebab Allah dah bercakap dengan orang mukmin. Memang mukmin dah. Cuma di sini Allah nak bagi isyarat, serahkan diri kamu sepenuhnya dengan takdir Allah masa kamu mati. orang mukmin yang berserah. Ya, ya. Okey? Dan ini nasihat. Nasihat bapa kepada anak yang Allah sebut dalam Quran. Siapa bapa tu? Dia nasihat pada anak dia, jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Ha? Bukan. Ha? Nabi Yaqub. Ni nak jawab ke nak tanya saya? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim. Seorang bapa yang sayang pada anaknya, dia bukan nasihat. Lepas ayah mati ni, pandai-pandailah bagi harta tu. Jangan bergaduh, kan? Tak. Nasihat yang paling mahal, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Surah Al-Baqarah. Ayat? Cari ayat tak ingat. Cuba tengok. Jadikan nasihat Nabi Yaqub dan Ibrahim kepada anaknya pengajaran untuk kita. Nasihat utama untuk anak kita ialah pastikan dia mati dalam Islam. Kaya miskin tak penting. Sebab kalau mati kaya tak beriman, dalam kubur lubang neraka. 100 Ya. 133. Ni. 132. 133. 132. Okey. Wa wassa biha. Wassa ni wasiat. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Apa hubungan Ibrahim dengan Yaqub? Siapa cucu ni? Yaqub cucu kepada Ibrahim. Dua-dua ni nasihat, wasa ni wasiat banihi kepada anaknya. Apa dia wasiat kepada anak mereka? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallah, sesungguhnya Allah istafa lakum, Allah telah memilih untuk kamu ad-din, agama. Agama apa ni? Agama Islam. Maka kadang-kadang kamu dah pilih tapi penghujungnya kamu tak pilih Islam. Maka nasihat Ibrahim dan Yaqub pada anak mereka, fala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati melainkan wa antum muslimun. Sama. Betul tak? Jangan sekali mak bapak wasiat pada anaknya wasiat Nabi Ibrahim. Okey. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum. Tidak dalla menunjuk, dalla dalil, tidak menunjukkan kepada mereka. Mereka ni siapa? Jin. Kan jin bekerja untuk Nabi Sulaiman kan? Buat patung, buat masjid, buat bangunan tinggi. Maka kisahnya macam ni. Satu masa Nabi Sulaiman pergi Masjid Al-Aqsa dan solat dengan tongkat. Masa dia solat tu Allah cabut nyawa dia. Dan jin tak tahu. Ni. Jin tak tahu ni. Falamma, maka tatkala kami telah matikan Nabi Sulaiman, tidak menunjukkan kepada jin ala mautihi, ke atas kematian Nabi Sulaiman. Illa, kecuali dabatun.
Dabbatul ard. Apa dia tu? Anak-anai. Dabbah ni asalnya binatang yang merayak, melata di atas bumi, tapi di sini ialah anak-anai. Apa anak-anak buat? Ta'kulu makan. Anak-anak makan min sa'atahu. Min sa'ah tongkat. Tongkatnya. Tongkat Nabi Sulaiman. Okey? Falamma, maka lamma tatkala kharra apa dia? Tempat tinggi ke bawah. Dia kharra ni as-sukut bisur'ah, jatuh dengan cepat. Orang beriman Allah sebut dalam surah Sajadah. Baru sujadah. Kharru Baru sujadah. ayat berapa? Belah kiri tengah. Belah. Tengok orang tanya ayat berapa, dia jawab belah kiri belah tengah. Ayat. Okey, makna dia? Itu dah dia diri, lepas tu baru sujud. Cuba tengok maksud dia. Kharra. Okey. Tengok Allah sebut sifat orang beriman. Kalau kita ada, insya-Allah kita beriman. Kalau tak ada, belum. Apa innama? Sesungguhnya hanyalah yu'minu, sesungguhnya hanyalah yang beriman bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ialah kita semua mengaku beriman dengan ayat Allah kan, tapi Allah nak bagi tahu ciri-ciri orang beriman dengan ayat Allah. Apa dia? Iaitu allazina iza zukiru, iaitu orang-orang yang apabila zukiru, mereka diberi peringatan. Siapa bagi peringatan tak penting. Yang penting peringatan tu dengan apa? Biha. Mereka diberi peringatan dengan nya. Nya ni balik pada ayat. Orang beriman dengan ayat kami, bila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, apa berlaku? Kharru. Mereka tersungkur sujud. Terus. Sebab tu kharra ni makna as-sukut bisur'ah, jatuh dengan cepat. Dia tak ambil masa. Sujadah dalam keadaan sujud, dan wasabbahu, mereka mensucikan dengan memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak sombong. Apa makna tersungkur sujud dalam ayat ni? Pendapat pertama, sujud syukurlah. Kan ada tanda ni kan? Ni. Kan? Tanda apa ni? Mana kalau satu hari terpadam ni, kita sujud tak? Sujud juga. Sebab dah terbiasalah. Tak, hukum sujud syukur apa dia? Sunat. Sujud dapat pahala, tak sujud. Tapi maksud ayat ni sebenarnya lebih besar daripada itu. Iaitu bila dengar ayat Allah, perintah ke larangan, terus dia taat. Taat tu maksud sujud. Okey. Ada orang tengok ni, dia sujud. Tapi banyak perintah Allah dia langgar. Mana sujud dia tak ada makna. Sebab sujud di sini makna dia tunduk dan patuh pada semua perintah Allah. Okey. Jadi bila tongkat dia dimakan anak-anak, kharra, dia terjatuh. Jatuh tersungkur. Sebab apa jatuh? Tapi tengok ayat Quran, Allah kata apa? Maka tatkala kami telah takdirkan kematian ke atas Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali apa dia? Anak-anak. Sebenarnya bukan anak-anak yang menunjukkan. Adakah anak-anak makan tongkat sebab nak tunjuk Nabi Sulaiman mati? Bukan. Yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman apa dah? Terjatuh tu. Nabi Sulaiman terjatuh. Bila terjatuh tu, nampak dia dah mati. Jadi menunjukkan apa ni?
tabayyanat, maka zaharat, telah jelas, telah zahir. Al-jin, jin telah jelas. Apa yang jelas kepada jin setelah Nabi Sulaiman terjatuh dan terbukti dia telah mati? Apa yang jelas pada jin? Iaitu anna, sesungguhnya, lau jikalau, kanu, adalah mereka, ya'lamu, mereka ni jin, ya'lamuna, mereka mengetahui. Al-ghaib, perkara ghaib. Apa perkara ghaib? Apa-apa je lah perkara yang tak nampak. Dia ghaib ni ada dua. Al-ghaib ada dua. Satu, mutlak. Ghaib yang mutlak. Yang kedua, nisbi. Apa beza? Kita ambil ghaib yang nisbi dulu. Nisbi, ya. Nisbi ni daripada perkataan nisbah. Iaitu, contoh, kita tahu tak apa yang berlaku di luar? Tak tahu kan? Ghaib, perkara yang berlaku di luar, ghaib nisbah pada kita. Tapi orang luar tahu tak? Itu dia panggil ghaib nisbah. Apa yang berlaku ke Kuala Lumpur kita tahu tak? Ghaib bagi kita, nisbah kepada kita. Tapi orang Kuala Lumpur tahu? Okey. Yang kedua, ghaib mutlak. Semua orang tak tahu. Oh, saya pun tak tahu, orang luar tak tahu, orang Kuala Lumpur tak tahu, orang Mekah pun tak tahu. Apa dia? Ya Allah sembunyikan. Dosa, pahala, jin, syurga, azab kubur, titian sirak, semua ghaib mutlak. Tak ada siapa tahu. Hatta Nabi Muhammad tak tahu. Boleh faham? Jadi kisah ni sebab apa ni? Kalau jin tahu benda ghaib, apa akan berlaku? Ma labisu. Tidak labisu pada mereka tetap ataupun terus fil azab, dalam azab muhin yang hina. Apa maksud ni? Apa azab hina ni? Kalau jin tahu benda ghaib, Nabi Sulaiman mati, dia tahu tak? Tak tahu. Bila dia tahu? Berapa lama tu antara jarak Nabi Sulaiman mati dengan Nabi Sulaiman jatuh? Berapa lama? Allah tak sebut. Tapi ada ahli tafsir mengatakan setahun. Orang tanya, ada dalil? Tak ada dalil. Cuma dia buat andaian. Dia ukur tongkat Nabi Sulaiman dengan kemampuan anak-anak menggigit. Setiap hari dia boleh gigit lebih kurang setengah sentimeter, katalah. Jadi nak habiskan tongkat tu setahun. Dia kata setahun, tapi tak ada dalil. Yalah, dia makan sampai Nabi Sulaiman jatuh. Tak mesti habis lah. Tapi tak ada dalil. Dan bila Allah tak sebut berapa lama Nabi Sulaiman berdiri tu, tak penting. Tak penting. Yang penting apa dah? Yang paling penting sekali apa dah? Allah nak hapuskan akidah fahaman mereka yang mendakwa ada jin tahu benda ghaib. Itu akidah yang paling bahaya sekali. Kan? Dan benda ni berlaku sampai hari ni kan? Sampai hari ni. Jadi orang jin ni masa tu dia mendakwa dia tahu benda ghaib. Sampai manusia pun percaya. Maka Allah nak buktikan bahawa jin sebenarnya tak tahu, manusia pun tak tahu benda ghaib. Dengan cara apa? Ni. Kalau jin tahu benda ghaib, mereka tidak akan kekal dalam azab. Apa maksud azab? Kerja. Kan Nabi Sulaiman suruh buat bangunan, buat patung kan? Buat pinggang, buat periuk. Penat tak kerja?
Kalau dia tahu Nabi Sulaiman mati hari ni, bila dia berhenti kerja? Hari ni. Dan Nabi Sulaiman duduk di mana tu? Depan mata dia. Makna apa? Jin tak tahu. Walaupun depan mata dia. Dia terus bekerja. Sebab apa? Dia takut kan Nabi Sulaiman kalau tak buat akan azab. Boleh faham? Ya. Tak gerak lah dah mati. Kalau dah bergerak tak panggil mati. Mana ada mayat berjalan? Ha? Tak. Pendapat setahun tu pendapat. Tapi tak ada dalil. Mungkin sebulan, mungkin seminggu. Tapi satu masa yang Ya. bukan sekejap lah. Mungkin orang tanya, orang lain tak nampak ke? Ha? Orang lain tak nampak ke Nabi Sulaiman duduk macam tu je, tak bergerak-gerak kan? Ada ahli tafsir mengatakan Allah butakan hati, mata-mata orang, jadi pandang tak nampak. Letak polis kat ujung, patung polis, nampak polis. Baik sekejap, kita perasan. Jadi soalan adakah orang tak nampak? Jawapannya ahli tafsir kata Allah jadikan mata-mata manusia ketika itu tak nampak Nabi Sulaiman kat depan. Tapi jin nampak. Jin nampak. Saya pernah ada yang kata dia tengah duduk dekat Tak berdiri. Dia biasa dia pegang tongkat bila berdiri ke duduk? Dah bila duduk tak perlu pegang tongkat. Ha. Okey. Ha? Tak, Allah kekalkan. Allah Maha berkuasa. Allah nak bukti satu benda yang besar dan sangat bahaya pada manusia, boleh merosakkan akidah, boleh syirik. Apa dia? Percaya jin tahu benda gaib. Kan masyarakat kita ada kan jumpa bomoh kata apa? Yang letak ni ada orang jiran kamu letak rambut sebelah. Benda gaib betul. Kita pun percaya. Dua-dua syirik. Kan? Bila kita jumpa bomoh kata, saya dah tahu awak nak datang pukul 10, tepat pukul 10. Kereta apa saya tahu. Pakai Proton X70 kan. Lepas tu pakai beg warna merah, semua saya tahu. Kita pun, hebatnya. Tahu benda gaib, syirik. Ha. Lepas tu kita pun cerita pada orang pun percaya. 3 kali syirik. Yang ustaz berubat tu, dia kata, ni bomoh siap dah hantar. Samalah. Scan. Sakit daripada jauh kan. Kita duduk Kuala Lumpur, dia scan daripada Hulu Terengganu. Kan? Ni ada penyakit keciman ni. Semua penipu. Buat operation daripada jauh. Gaib. Semua benda gaib. Kawan saya dapat sakit. Ha? Dapat penyakit. Kawan saya kata. Dia kata dia bagi Syekh ni, Ustaz ni, wali-wali ni untuk boleh dah kakak dia. Dia bagi apa? Dia panggil Syekh. Oh, tak boleh. Dia panggil orang dah mati. Tak. Orang yang masih hidup lah. Ha? Yang baik lah. Yang baik untuk doa kakak dia sihat. Boleh tak Ustaz? Tak, kalau dia minta tolong orang alim untuk berdoa. Macam tu. Ya. Untuk semua kakak dia. Oh, okey, soalan. Boleh tak kalau kita sakit ke ataupun ditimpa musibah, kita minta orang alim berdoa untuk kita? Boleh tak? Jawapannya boleh. Boleh. Tapi jangan kita yakin dia yang menyembuhkan. Satu. Yang kedua, boleh tapi menyebabkan iman kita kurang. Sebab tawakal kita tidak sepenuh kepada Allah, tapi ada kebergantungan pada doa orang. Sebab tu yang 70,000 dapat masuk syurga tanpa hisap. Sebab apa? Dalam bab merawat pun dia tak minta tolong doa orang. Walaupun sebenarnya boleh. Kan? Tapi kalau Ustaz kata boleh, jawapan Ustaz macam tu rasa macam baik tak payah. Baik tak payah. Ustaz, kalau marawat tak tolong orang, jumpa doktor boleh lah. Jumpa doktor tak apa. Doktor dia panggil, jumpa doktor dia panggil usaha ikhtiar. Dan itu disuruh oleh agama. Dan doktor pula, dia dapat kesan penyakit berdasarkan ilmu yang dia belajar. Bukan berdasarkan ilmu gaib. Itu pun boleh tentu betul doktor kan. Kawan tu penyakit kecil manis, dia rawat penyakit jantung. Kan? Sebab ilmu manusia pun terbatas. Rawatan Islam, dia kalau rawatan Islam pertama, dia kena
yakin dan begitu pesakit, yang merawat, yang menyembuh Allah, bukan dia. Yang kedua, dia kena guna ayat Quran. Jangan guna jampi serapah yang dia sendiri pun tak faham. Okey. Jadi sekarang ni penyakit paling besar ialah ramai orang mendakwa dia tahu benda gaib. Akhirnya apa dah? Syirik. Kemudian orang tu fanatik pada guru tu. Kan guru ni selak tabir je, selak tirai. Benda gaib kan? Ataupun mimpi. Satu. Nabi Muhammad tahu tak benda gaib? Jadi kalau orang sehebat Nabi pun tak tahu, jangan siapa mendakwa dia tahu benda gaib. Nanti Imam Mahdi akan turun. Lepas tu kahwin dengan anak dia. Dengar ni. Anak di dakwaan, anak si fulan tak dikahwinkan walaupun dah anak darah tua. Sebab apa? Ada dua orang perempuan. Seorang akan kahwin dengan Imam Mahdi, seorang akan kahwin dengan Nabi Isa. Benda gaib. Oh, bahaya. Tengok. Umur 75, gigi tak ada. Imam Mahdi tak sampai lagi kan? Kan rugi. Kan rugi. Bodoh jadi bodoh Okey. Cuba buka surah ni pasal surah Baqarah. Yang pasal gaib. Gaib bukan ayat. Nabi tak tahu benda gaib. Bukan. Al-A'raf 188. Cuba tengok Al-A'raf 188. Okey, dengar. Apa yang Allah perintah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah. Tahu tak benda gaib? Allah kata kepada Nabi, "Qul, wahai Muhammad, katakanlah bagi kepada umat kamu." Apa dia? La amliku li nafsi naf'an. La amliku apa dia? Bagi kepada umat kamu, aku walaupun Nabi tidak memiliki untuk diriku naf'an, manfaat. Mana aku tak boleh memberi manfaat untuk aku, apatah lagi untuk orang. Contohlah, aku pastikan dalam sebulan ni aku sihat. Boleh tak? Tak boleh. Dan wala darra, dan aku tak boleh nak mengelak mudarat daripada diri aku walaupun aku Rasulullah. Illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Kemudian Allah perintah lagi Nabi cakap, walau kuntu, jikalau adalah aku a'lamul ghaib, kalau aku tahu benda gaib, apa aku akan buat? Lastakthartu minal khair, pasti aku akan perbanyakkan kebaikan untuk aku kalau aku tahu benda gaib. Macam mana tu? Contoh, kalau Nabi tahu, kalau Nabi berdakwah di Mekah, orang Mekah di Madinah, orang Madinah terima. Kalau Nabi tahu awal-awal lagi lah, Nabi pergi hijrah awal-awal lagi, betul tak? Tak adalah sahabat yang mati, yang kena tekan, kena bunuh, betul tak? Itu contoh. Kalau Nabi tahu tanah di Madinah subur, Nabi beli tanah tu awal-awal lagi kan? Banyak modal kan, banyak keuntungan. Tapi Nabi tak tahu. Dan wama masaniyah asuk, kalau aku tahu benda gaib, tak adalah musibah menimpa aku. Nabi ada tak cedera dalam peperangan? Kenapa? Kalau Nabi tahu ada orang nak pukul dia apa semua, Nabi tak pergi berperang. Betul. Kalau dalam peperangan Uhud, Nabi tahu pasukan pemanah akan engkar perintah. Kalau Nabi dah tahu awal-awal, apa Nabi buat? Letak Osman situ. Betul tak? Nabi akan dapat mengelakkan segala kejahatan ataupun musibah. In ana, habis tugas Nabi apa dah? In ana illa nazir. Kerjaku bukan membawa manfaat ataupun mudarat. Kerjaku beri peringatan sahaja. Wa basyir, dan memberi khabar gembira untuk siapa?
Tapi sebenarnya nazir dan basyir ni untuk semua orang ke ataupun orang beriman sahaja? Tapi di sini Allah kata liqaumin yu'minun. Maksudnya apa? Aku memberi peringatan dan berita gembira kepada semua orang. Tapi akhirnya yang betul-betul ambil manfaat yang beriman sahaja. Bukan semua. Okey. Jadi kita kena hapus habis-habisan mana-mana orang, individu, masyarakat, kumpulan, NGO, parti yang ada unsur percaya benda baik. Okey. Kemudian di sini, kenapa? Kalau jin tahu benda gaib, dia tahu Nabi Sulaiman mati hari sekian, pasti dia tidak akan berada dalam azab. Azab ni apa maksud? Kenapa azab dinamakan kerja dinamakan azab? Azab ni biasa benda yang menyakitkan kan? Penat. Penat kan? Sebab itulah bila kita dapat penjen tu rasa macam nikmat kan? Nikmat berjalan je. Qada. Jadi kerja tu sebenar adalah bentuk azab. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata musafir. Musafir pun adalah azab. Nabi guna perkataan azab. Cuba buka hadis tu. As-safar qit'atun minal azab. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada ini hadis sahih Bukhari. Kata Nabi apa? As-safar, safar musafir lah. Qit'atun, sebahagian. Qit'ah sebahagian minal azab. Musafir itu adalah sebahagian daripada azab. Betul kan? Penat tak? Lah, kena pukul 3 pagi kena pergi ke airport, letih waktu tidur kan. Flight pukul 7, pukul 3 pergi dah. Lepas tu duduk kat sana atas kerusi, menunggu je. Lepas tu berbaris pula. Lepas tu naik kau terbang, sempit pula kan. First class. Lepas tu dah sampai kena turun pula, kena beratur lagi kan, kena cop pasport. Lepas tu nak tunggu kereta, pergi hotel pula. Lepas tu makan, tidur. Lepas tu besok berjalan lagi. Jadual penuh kan. Lepas tu balik, cuti lagi kelas seminggu. Azab kan. Tapi minggu depan nak pergi lagi tu. Tak serik. Sebab tu Allah kata, Nabi kata apa? Yamna'u ahadakum, antara bentuk azab apa dia? Yamna'u ahadakum ta'amahu. Seseorang kamu menghalang makanannya. Bila kita musafir, kadang-kadang kita tak sempat nak makan. Betul? Tak sama dengan kita makan kat rumah, selesa, tenang kan, tak bekerja. Begitu juga minuman. Kadang-kadang minum tepi jalan je. Sebab terlewat. Wanaum. Dan kadang-kadang tidur tak cukup. Kadang-kadang kalau kita nak tidur je, mak cakap apa? Kalau nak tidur tak payah berjalan. Kan? Faiza, Nabi pesan, faiza qada nahmatahu, apabila dia musafir dan selesai urusan dia, falyu'ajjil ila ahlihi, maka segera balik pada keluarganya. Sebab sifat manusia lebih suka duduk dengan keluarga. Betul? Jadi siapa nak buat travel agent, buat travel agent azab. Okey, soalan kenapa Nabi Daud Allah tak cerita pasal kematian? Dan Nabi-Nabi lain pun Allah tak sebut cara kematiannya. Satu-satunya yang Allah sebut cara kematian ialah Nabi Sulaiman. Kami jadikannya mati dalam keadaan dia berdiri dan tongkatnya dimakan anak-anak. Soalannya kenapa Allah sebut pasal kematian Nabi Sulaiman je? Apa dia? Orang yang hebat pun dia mati. Siapa yang ada kerajaan sama dengan Nabi Sulaiman? Angin ditundukkan untuk dia, dia boleh berjalan dalam tempoh sebulan dalam satu pagi sahaja. Ada siapa kerajaan yang jin tunduk buat kerja bangunan untuknya? Buat IRL,
buat highway jin. Ada kerajaan? Tak ada. Apa lagi? Ada tak kerajaan yang boleh buat pinggan dan periuk besar? Tak ada. Hebat tak Nabi Sulaiman? Hebat. Tapi akhirnya mati. Pengajarannya, Mana pun mati juga. jangan sombong. Jangan sombong. Kita tak adalah macam Nabi Sulaiman, kerajaan pun tak ada, pinggan pun kecil kan. Periuk pun angkat letak kan. Lepas tu bila datang angin, bukan angin gerakkan kita, angin tumbangkan kita. Tapi nak sombong juga. Apa? Dan juga pengajaran di sini Allah sebut yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman ialah binatang yang kecil. Binatang kecil, anak-anak kecil kan? Tapi walaupun kecil menunjukkan kehebatan Allah. Sebab binatang kecil itu makan tongkat Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman jatuh, barulah jin tersedar. Ya Allah, rupa-rupanya aku tak tahu benda gaib. Depan aku, Nabi Sulaiman dah mati lama, pun aku tak tahu. Hanya kenapa binatang? Pengajarannya, banyak manusia kadang-kadang binatang kecil memberi pengajaran besar pada mereka. Contoh, manusia ni pandai tak? Asal-asal manusia pandai tak menanam mayat dia? Tak. Dari mana manusia belajar? Burung gagak. Kan? Manusia burung gagak kan? Kan kisah apa ni? Qabil dan Habil. Bila Qabil bunuh Habil, dia tak tahu macam mana nak kebumikan mayat. Tiba-tiba Allah tunjuk, datangkan burung, seekor mati, seekor hidup. Yang hidup tu gali lubang nak tanam. Oh, baru dia belajar cara nak tanam mayat. Daripada binatang kecil. Manusia buat bangunan bertingkat-tingkat. Dia belajar daripada mana? Semut. Mana ada semut binatang bangunan bertingkat-tingkat? Lebah. Tengok tak lebah buat rumah-rumah dia kan bertingkat, cantik sangat. Jadi jangan pandang hina pada binatang yang hina dan kecil. Kadang-kadang dia menyedarkan kita. Okey. Kemudian kita sambung. Laqad kana, sesungguhnya, pasti sesungguhnya, kana adalah lisabain, bagi Sabak. Sabak ni sebuah nama orang. Dia ada negara, dia ambil nama nenek moyang dia. Nama nenek moyang dijadikan nama negara. Jadi Sabak ni asalnya nama ketua kabilah. Di mana? Di Yaman. Tapi akhirnya nama dia dijadikan nama negeri itu, negeri Sabak. Pernah dengar kisah kerajaan Sabak? Apa dia? Tak pernah? Yalah, yang Nabi Sulaiman, Raja Balqis tu kerajaan Sabak lah. Raja Balqis. Ya. Tu kelebihan burung yang menunjukkan Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman boleh berdakwah pada Raja Balqis, dan sehingga dia beriman dengan sebab apa? Burung, hud-hud. Kan? Maknanya dakwah ni sepatut dilakukan oleh semua makhluk Allah, termasuk burung. Jadi kalau burung pun boleh menyampaikan maklumat untuk Nabi Sulaiman berdakwah, kita takkan tak boleh. Kan? Takkan setakat bagi salam, Assalamualaikum. Kan? Okey, bagi kerajaan Sabak, fi maskanihim, maskan tempat tinggal. Dia maskani, maskan tempat tinggal lah. Tempat tinggal daripada sakan. Ini satu. Kalau jamak, masakin. Kalau jamak, kalau plural, masakin. Tempat-tempat tinggal. Tapi tempat tinggal di dalam kerajaan Sabak ni satu ke banyak? Banyak. Tapi Allah sebut dalam bentuk mufrad, maskan. Ada ahli tafsir mengatakan
Sebab rumah-rumah di negara kerajaan Sabak ni bersambung. Seolah macam satu rumah. Maka Allah sebut maskan. Pada kediaman mereka, ayah ada. Ayah ni makna alamat. Ada tanda. Tanda apa ni? Tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Kalau orang tanya, apa tanda itu? Ini, selepas tu, iaitu jannatani. Jannatani berapa kebun? Dua. Kalau banyak jannat, dua kebun. An yamin, dari sebelah kanan, dari kanan. Washimal, dan sebelah. Maksudnya ahli tafsir kata negeri Sabak dipenuhi dengan taman. Tapi dia kata kanan pun ada taman, kiri pun ada taman. Makna semua tempat ada taman, kebun. Kepada Allah suruh apa ni? Allah tak kata bekerja, Allah kata makan. Kulu. Makanlah oleh kamu. Min rizqi, tengok. Allah kata, Allah ingatkan rezeki daripada siapa? Allah tak kata min rizqillah. Beza tak rizqillah dengan rezeki rabbikum? Apa beza? Ialah kenapa Allah tak guna Allah? Allah guna Rabb. Sebab Allah nak bagi tahu kamu dapat semua ni, kebun-kebun yang banyak ni kanan kiri semua, sebab Allah adalah pencipta, pemilik, pengurus. Yang kedua, Allah nak ingatkan bukan daripada kamu, tapi daripada Rabb, Tuhan kamu. Maka sebab tu datang perintah yang kedua, washkuru, dan bersyukurlah oleh kamu lahu, kepadanya. Tengok, dalam ayat ni ada beberapa perintah. Satu, makan. Yang kedua, syukur. Tapi yang mana manusia faham perintah Allah? Yang manusia faham perintah makan. Yang perintah syukur tak faham-faham. Sedangkan manusia makan, lepas makan dia buat apa? Yalah, takkan tidur sepanjang masa. Bekerjalah. Besok bekerja kan? Lepas tu dah lapar makan lagi. Lepas tu lusa bekerja. Sebenarnya dia bekerja untuk apa? Untuk cari rezeki. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, Allah bagi rezeki ni kebun. Lepas tu Allah suruh makan. Lepas tu Allah nak tambah rezeki. Caranya manusia tak faham. Dengan bersyukur tu sebenarnya boleh menambah rezeki kamu. Sebab tu ulama kata, cara terbaik untuk simpan rezeki dan tambah bukan bekerja, tapi syukur. Dan cara yang memudahkan untuk rezeki kita cepat habis dan tidak bertambah ialah tak bersyukur. Dia bekerja je tapi tak bersyukur, rezeki cepat habis, tak akan bertambah. Okey, boleh? Apa kaitan cerita Nabi Sulaiman tiba-tiba cerita kerajaan Sabak? Cerita Nabi Sulaiman, Allah nak cerita orang beriman yang sentiasa bersyukur. Washkuru ala Dawud wa'malu ala Dawud syukra. Sebelum ni Allah nak cerita orang-orang yang beriman dan bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dan itu contoh untuk Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad, jangan risau, kamu akhirnya akan dapat kerajaan macam Nabi Sulaiman di Madinah. Walaupun tak semewah tu. Tapi syaratnya mesti syukur. Kemudian Allah nak cerita pula, cerita kerajaan Sabak sebab apa? Kaitannya untuk orang musyrikin Mekah. Kerajaan Sabak ni Allah bagi segala kemewahan. Tapi sebab mereka kufur, Allah tarik balik. Allah hancurkan mereka. Ini amaran untuk orang musyrikin Mekah. Okey. Jadi nak rezeki ni senang ke susah? Senang je, Allah bagi je ni. 2 kebun yang mewah ni, Allah bagi je. Dan Allah bagi. Lepas tu Allah suruh makan. Lepas tu Allah sikit je minta. Syukur je. Itu pun susah. Boleh faham? Sebab manusia tidak kenal. Lupa saya nak sebut tadi ni. Kenapa jin dia rasa bekerja dengan Nabi Sulaiman macam azab? Sebab dia relax je. Kalau tak, dia relax je. Apa dia? Tak, adakah Nabi Sulaiman paksa dia zalim, buat perintah supaya buat di luar kemampuan dia? Tak, mustahil. Nabi Sulaiman adalah Nabi yang adil. Tapi kenapa mereka rasa itu adalah azab? Sebab dia kena ikut manusia punya cakap. Lawan pada nafsu dia. Sebabnya mereka bekerja kerana terpaksa. Bila bekerja tanpa reda, tanpa rela hati, akan jadi satu azab. Sebab itulah dia menunggu-nunggu je. Bila tahu Nabi Sulaiman mati, habis. Akhirnya mereka tidak menjadi orang yang jin yang baik. Sebab apa? Mereka dipaksa. Lepas tu kaedah dalam Islam, kaedah metod. Satu, at-taskhir. Taskhir. Taskhiru. Yang kedua, kaedah at-tarbiyah. Allah gerakkan angin untuk Nabi Sulaiman. Sakhara kan? Taskhir itu daripada sakhara. Allah gerakkan jin untuk bekerja kepada Nabi Sulaiman. Itu sakhara. Tapi akhirnya mereka tak jadi beriman. Mereka tak jadi orang baik. Dan soalan, kenapa Allah tak gerakkan angin untuk Nabi Muhammad? Kenapa Allah tak gerakkan jin juga untuk Nabi Muhammad berdakwah dan buat pembangunan? Kan Nabi Muhammad bina masjid pun daripada pelepah tamar kan? Makan sahabat pun ramai miskin. Periuk besar pun tak ada, periuk kecil pun tak ada. Apa dia? Yalah, kalau tak sama kerajaan Nabi Sulaiman pun paling kurang geraklah. Jin ke, angin ke. Bawah sikit dia pun still okey kan? Kalau bawah sikit pun kerajaan masih hebat kan? Okay. Jadi kenapa Allah tak bagi pada Nabi Muhammad? Supaya beriman, supaya dia orang jadi baik Dengan cara? dengan cara dakwah. Cara tarbiyah. Dengan cara tarbiyah. Kalau dengan cara taskhir, paksa, dia jadi macam ni. Azab. Anak-anak kita guna cara taskhir. Sebab tu dia rasa solat tu azab. Betul? Kita tak didik. Kan? Baca Quran dia rasa macam azab je. Tapi buka handphone 3 jam. Nikmat je. Sebab kita guna kaedah taskhir. Akhirnya dia rasa azab. Faham? Sebab itulah kekuatan dan kehebatan Nabi apa dah? Nabi ambil pengajaran, jangan paksa. Nabi didik para sahabat sejak daripada Mekah dan Nabi ikatkan mereka dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi mereka bila Nabi tak ada apa, mereka boleh buat kerja.
Abu Bakar boleh ganti Rasul, Umar boleh ganti Abu Bakar, Osman boleh ganti. Tapi bila Nabi selama mati, habis. Faham tak? Itu benda yang poin sangat penting. Pasal taskhir. Ni. Banyak orang menggunakan kaedah mendidik dengan cara taskhir, memaksa. Akhir kesannya dia rasa bebanan agama itu adalah azab. Tapi kalau kita guna cara tarbiyah, dia rasa dapat beribadat satu nikmat, satu kelazatan. Sebab tu ada satu kisah, saya pernah cerita, Ummu Aiman. Ummu Aiman. Dia, masa Nabi hidup, Nabi selalu ziarah Ummu Aiman. Bila Nabi wafat, Abu Bakar dengan Umar, dia kata, jom kita ziarah siapa yang biasa Nabi ziarah. Sunnah Nabi. Dia orang suka hidupkan sunnah Nabi. Dengan cara apa? Semua yang Nabi buat, mereka nak buat. Jadi, bila Abu Bakar dengan Umar pergi ziarah Ummu Aiman, dia tengok Ummu Aiman menangis. Jadi, Abu Bakar pun tanyalah, kenapa kamu menangis? Kan Nabi wafat. Bila Nabi wafat, dia dapat yang lebih baik daripada yang kat dunia. Kenapa nak menangis? Betul kan? Apa jawapan Ummu Aiman? Dah habis dah. Tak ada soalan. Tak, aku bukan menangis sebab Nabi mati, bukan. Itu terbaik untuk dia, tapi aku menangis sebab wahyu dah terputus. Pengajarannya apa? Kehebatan, kekuatan Nabi mendidik para sahabat supaya terikat dengan wahyu, terikat dengan Quran. Mereka akan jadi hebat walaupun pendakwah dah mati. Tapi kalau kita ikat dengan benda tu mati, habis. Ataupun kita ikat dengan kehebatan guru tu mati, habis. Tengoklah pondok-pondok kita kan, bila guru mati, habis. Sebab kita biasa didik puja guru, agungkan guru. Bila guru mati, anak murid ni hilang. Macam inilah sekarang ni. Yang Arqam kan. Guru, dia didik fanatik pada guru. Bila guru mati, dia masih anggap guru masih hidup. Apa panggilan dia? Rasulullah Abuya. Dia tak hirau daripada Quran. Mereka ni jauh daripada Quran. Jadi kesalahan kita paling besar beda. Mereka salah, tapi kesalahan kita lagi besar beda. Kita yang belajar Quran tak dekatkan masyarakat dengan Al-Quran. Akhirnya dia akan sesat, automatik akan sesat. Jangan salahkan mereka sahaja, tapi salahkan mereka, kita. Anak kita pun mungkin tak terlibat dengan mereka, tapi sebenarnya bila tak ikut Quran pun sesat juga. Kan? Akhlak tak sama dengan akhlak Al-Quran. Itu pun dah menyimpang. Okey. Jadi apa dah? Ya. Ya. Sebab tu daripada berkata Rabb. Ni, Rabb. Rabb salah satu makna dia ialah mendidik. Maksudnya apa? Allah bukan cipta kita saja. Tapi Allah mengurus, mendidik kita. Allah turunkan Al-Quran. Allah utuskan Rasul. Allah bagi peringatan. Itu proses mendidik kita. Bila kita lupa, Allah bagi peringatan dengan musibah dan sebagainya. Itu proses mendidik. Daripada perkataan Rabb. Okey. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita yang paling besar, dekatkan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan Quran. Jangan fanatik pada guru. Kalau guru mati, dia dekat dengan Quran, dia ada Quran, insya-Allah dia akan jadi hebat. Okey. Dalam satu hadis, kalau boleh cari hadis ni. An-nasu ma'adin. An-nasu ma'adin. Khairukum fil jahiliyah ada? Ada.
Azab tak kalau terputus wahyu? Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna nas. Cuba terjemah. Tajiduna, kamu dapati, an-nas, manusia, ma'adin. Ma'adin bahan galian. Emas, perak, ma'adin itu bahan galian. Manusia ni ada bahan galian. Khiyaruhum, khiyar yang terbaik mereka, yang terbaik di kalangan mereka, di kalangan manusia, fil jahiliyah, ketika masa jahil, ketika dia kufur, dia jadi orang hebat masa kafir. Maka bila dia masuk Islam, khiyaruhum, dia menjadi yang terbaik fil Islam, dalam Islam. Tapi syarat, iza faqihu, bila mereka faham agama, bukan fanatik pada guru. Boleh faham? Sebaik-baik mereka yang dalam jahil, bila masuk Islam dia akan jadi terbaik bila dia faham agama, faham Quran, faham sunnah, bukan faham mimpi. Siapa contoh ni? Umar hebat tak masa jahilah? Dan masa Islam hebat tak? Dia guna kehebatan dia untuk yang baik. Tapi sekarang ramai tak? Dulu masa jahilah hebat, bila masuk Islam tak dengar suara dia. Hilang terus. Kenapa? Sebab tak ada. Kadang-kadang belajar bukan Quran dan Sunnah. Belajar daripada guru tu, belajar daripada guru ni, akhirnya tenggelam. Betul? Okey. Cukup lah? Ada soalan? Oh, tak habis lagi ke? Oh, ada lagi. Saya padam dah ingat habis dah. Sambung dengan ayat kan? Okey. Lahu kepadanya Baldatun, negeri tayyibah, yang apa makna negeri yang baik? Tanah subur, udara nyaman. Bahkan ada ahli tafsir mengatakan negeri sahabat ni Allah kebaikan, Allah bagi kebaikan. Binatang-binatang yang kecil, nyamuk yang membahayakan tak ada. Kalau ada orang bawa nyamuk daripada luar masuk sahabat, mati. Tayyibah ni. Dan diberi oleh siapa ni? Negeri yang baik diberi oleh siapa? Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau kamu buat dosa, teruslah bertaubat sebab dia Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Kenapa Allah sebut? Selepas negeri yang bagus, negeri yang subur, terus Allah sebut Tuhan Pengampun. Kenapa? Sebab Allah tahu manusia tak sentiasa akan buat dosa. Bahkan Nabi kata, semua anak Adam banyak buat dosa. Tak ada masalah. Maka sebab itu Allah sebut sifat yang terbaik untuk manusia yang banyak buat dosa pada Allah Maha Pengampun. Jadi buat dosa tak ada masalah, tapi minta ampun. Tapi akhirnya Allah nak bagi tahu penduduk negeri Sabak ni tak bersyukur. Dia tak ambil ni sifat ghafur. Dia ambil apa? Dia kufur kepada Rabbun Ghafur. Kita sambung ayat akan datang. Okey, ada soalan? Tak ada? Daripada ayat-ayat Quran, kadang-kadang macam anai-anai, kadang laba-laba. Hadis Nabi kata macam yang merpati yang tak sahih tu kan. Kita tak kita ada pengajaran daripada binatang tu tak? Maknanya macam anai ni macam baik lah. So, sebenarnya tak ada apa-apa peringatan daripada binatang tu. Tak, macam anak-anak ikan. Bagus ke tak? Anak-anak itu apa manfaat dia untuk kita? Tak ada manfaat.
Tak, manfaat yang paling besar ialah bila kita berfikir tentang anak-anak itu, ada orang kumpul duit 10 tahun, 20 tahun. Lepas tu buat rumah 5 tahun. Tapi anak-anak robohkan berapa lama? Jangan sombonglah dengan anak-anak. Kan? Kamu habis masa sekian lama, kumpul duit sekian banyak, dirobohkan oleh anak-anak, tak ada apa pun. Anak-anak tak ada harta, tak ada duit, tak ada akaun pun. Tapi dia boleh robohkan rumah kamu dan juga menunjuk apa? Kehebatan pencipta anak-anak. Tak ada benda yang Allah cipta, mereka semuanya ada hikmah, ada pengajaran. Boleh bunuh anak-anak. Ha? Boleh bunuh anak-anak. Boleh, sebab dia merosakkan. Tapi bunuh dalam masa sama, kita berfikirlah kehebatan Allah. Okey. Ada soalan kat belakang tu? Oh, tak ada. Ya. Oh, GIS. Betul terpesong? Tak, sekarang dia jadi kes polis kan? Tunggu siasatan polis. Saya tak nak ganggu siasatan polis. Tapi pengajaran yang paling penting apa dia? Kalau tak pegang Quran, tak mustahil berlaku macam tu. Yang kaum Nabi apa? Yang liwat tu, Nabi Lut. Sebab apa? Tak ikut hidayah je. Dan berlaku di depan mata Nabi Lut. Dalam rumah dia pun dia nak berlewat. Pelik tak? Tak pelik. Bila tak ikut hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Ya. Ya. Ada satu kisah, satu hadis sahih, Nabi tugaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga khazanah. Ada kata zakat. Jadi masa dia jaga tu ada syaitan yang menyamar sebagai, rupa dia bukan rupa syaitan asal, tapi rupa orang. Curi. Kemudian dia tangkap. Kemudian bila ditangkap, dia kata, aku tak apa, lepaslah aku, besok aku tak curi. Besok dia curi lagi. Kemudian dia merayu, Abu Hurairah lepaskan. Lepas tu kali ketiga dia curi lagi, Abu Hurairah tangkap, dia kata aku tak akan lepas, bawa jumpa Rasulullah kan. Maka Nabi kata apa? Sebelum tu syaitan tu yang menyamar pada manusia, dia kata, kalau kamu lepaskan aku akan ajar satu benda yang baik untuk kamu, iaitu baca ayat kursi kan. Kemudian Abu Hurairah lepas dan bagi tahu pada Nabi. Nabi kata apa yang diajar oleh syaitan itu adalah benar dan dia penipu. Tengok Nabi beritahu. Yang dia cakap dalam bab tu benar, tapi dia memang penipu. Okey. Makna apa tu? Selain pada tu semua tipu. Tapi orang kita ayat kursi tu dibaca bila? Sebelum tidur kan? Sebelum tidur. Tapi orang kita, walaupun Nabi kata yang syaitan cakap tu baca ayat kursi sebelum tidur adalah benar, ramai orang kata tipu sebab dia tak amal pun. Betul? Kalau dia selagi tak amal, seolah dia anggap benda tu tak betul. Kalau betul, amalkan. Okey. Ni. Mana siapa baca ayat kursi sebelum tidur, apa kelebihannya? Satu, Allah akan jaga dia daripada malam sampai pagi besok. Tak ada gangguan, tak ada kacau, orang nak rompak ke tak ada. Dan syaitan tidak akan dekatinya sampai besok. Besar kelebihan kan?
Baca ayat kursi. Orang kita tak minat ke ayat kursi? Orang kita lebih minat ayat 1000 dinar. Ha? Okey, kita tutup dah kan? Belum. Okey, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل